Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syarifah Sakinah binti Masmud, pemegang kad metrik di 20201094255. Terlebih dahulu saya ingin panjatkan rasa syukur kepada pensyarah saya, Dr. Yunus bin Sauman, karena memberi tugasan untuk menghasilkan video dokumentari yang berunsurkan tradisi dan warisan. Terima kasih juga kepada sahabat saya, Zairi, Naziha, dan Asrifah yang sudi meluangkan masa untuk membantu saya menghasilkan video dokumentari ini. Saya telah memilih beberapa lokasi termasuk Bukit Tengkorak untuk menghasilkan video dokumentari ini. Ketinggian Bukit Tengkorak adalah 500 meter dari paras laut. Untuk tiba di puncak bukit, kita perlu menaiki beberapa anak tangga. Apabila sampai di puncak, kita boleh melihat pemandangan hampir keseluruhan daerah sempurna. Siapakah yang tidak mengenali Bukit Tengkorak? Atau siapakah yang tidak mengetahui Bukit Tengkorak? Kemungkinan besar orang itu kurang mengenali sejarah. Untuk pengetahuan kamu semua, Bukit Tengkorak terletak di Semporna, di tanah tumpahnya darahku. Ahli arkeologi telah menjumpai beberapa jenis tengkorak di bukit ini. Oleh itu, ia dinamakan sebagai Bukit Tengkorak. Tahukah kalian bahwa Bukit Tengkorak merupakan tapak pembuatan tembikar yang terbesar di Asia Tenggara pada zaman Neolitik, yaitu sekitar 3000 tahun dahulu. Kajian yang dijalankan sejak tahun 1994 oleh penyelidik dari Pusat untuk Kajian Arkeologi University Science Malaysia USM dengan kerjasama Jabatan Museum Sabah telah menemukan beribu kepingan tembikar prasejarah, dan kajian ini menunjukkan bahwa kaedah ini masih diamalkan di Semporna sehingga hari ini oleh masyarakat suku kaum Bajau. Bukit Tengkorak juga merupakan tapak pelindung gua batuan volkanik dan sebagian dari bibir gunung berapi. Kajian sumber batuan dan artefak obsidian yang ditemui turut mencadangkan kewujudan rangkaian perdagangan dan pergerakan manusia secara jarak jauh melalui lautan di antara kepulauan Asia Tenggara dan Pasifik seawal 3000 tahun dahulu. Bukan itu sahaja tapak pembuatan tembikar ini juga mempunyai hubungan antara masyarakat tempatan dengan pedagang-pedagang dari sekitar bagian Laut Andaman. Bukit Tengkorak juga menjadi bukti perdagangan laut prasejarah dan pergerakan manusia yang terpanjang pada zaman tersebut. Seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan saya dan rakan saya Asrifah yang sempat kami rakamkan semasa berada di puncak Bukit Tengkorak. Tarian ini merupakan tarian Semazau yang terkenal di Sabah dan juga di seluruh Malaysia. Ia merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazan Dusun yang sering dipersembahkan pada Tadau Keamatan atau pada perayaan selain Tadau Keamatan yang bermaksud Hari Penuaian yang dirayakan di negeri Sabah pada setiap bulan Mei. Tarian Sumazau dalam bahasa Kadazan dan Sumayau dalam bahasa Dusun. Sumayau dalam bahasa Dusun bermaksud menari, dapat dikaitkan dengan perkataan minsayau yang bermaksud melompat-lompat. Jumlah penari tidak ditetapkan, tetapi mestilah berpasangan, lebih ramai lebih meriah. Tarian Sumayau atau Sumazau berbeza-beza mengikut etnik. Paluan gong juga berbeza mengikut etnik.
Sampai di sini saja aktiviti yang sempat kami lakukan. Keadaan PKP yang berlangsung menyebabkan aktiviti ini terbatas. Oleh itu, saya memilih lagi lokasi lain untuk pengisian dokumentari ini. Lokasi seterusnya adalah kebun ubi kayu yang terletak di Kampung Epot Lama Semporna. Dalam pengisian video dokumentari ini, saya mengambil panggik kayu dalam bahasa Bajau atau lebih dikenali sebagai ubi kayu dalam bahasa Melayu sebagai lambang tradisi dan warisan masyarakat yang ada di Semporna. Menurut Pak Ci Arif dan istrinya Mak Ci Atung, pemilik kebun ubi kayu merupakan hasil pendapatan mereka karena ubi kayu ini boleh dijual di pasar. Dalam aktiviti menanam ubi kayu, kita hendaklah menyediakan batang ubi kayu, tanah hendaklah dikorek terlebih dahulu, kemudian dipacakkan batang ubi kayu dan ditutupkan semula menggunakan tanah. Menurut Pak Ci Arif dan Mak Ci Atung, ubi kayu mengambil masa dalam 2 ke 3 bulan untuk mendapatkan hasilnya. Banyak yang dapat dihasilkan menggunakan ubi kayu ini, termasuklah pucuk ubi kayu. Dalam pengisian video ini, saya akan menyediakan 4 jenis hidangan hasil dari ubi kayu. Hidangan pertama yang akan saya sediakan adalah sayur puruk panggik kayu dalam bahasa Bajau atau sayur pucuk ubi kayu dalam bahasa Melayu. Bahan-bahannya sangat mudah, yaitu pucuk ubi kayu, santan, minyak, bawang merah dan bawang putih, cili merah dan cili hijau, ikan masin kering, garam, dan secukup rasa. Sementara menunggu pucuk ubi kayu direbus, saya akan menyediakan santan. Saya menggunakan sebiji kelapa tua dan memarutnya. Kelapa tua yang diparut tadi akan saya campurkan dengan air untuk mendapatkan santan tersebut. Kelapa ini akan saya peras sebanyak 2 kali agar santannya tidak tersisa. Pucuk ubi kayu yang telah direbus sehingga lembut akan saya titiskan dan dicincang sedang-sedang agar mudah dikunyah. Mula-mula panaskan minyak dan masukkan bawang serta cili. Gaul sehingga baunya naik, kemudian masukkan santan, garam, dan perasa, lalu biarkan sehingga mendidih. Sementara menunggu, ikan masin kering hendaklah digoreng untuk dicampurkan ke dalam sayur. Akhir sekali, tunggu sayur sehingga sesuai untuk dihidangkan. Hidangan kedua adalah ubi rebus. Bahannya adalah ubi kayu, kelapa parut, dan sedikit gula dan garam. Penyediaannya sangat mudah. Pertama, kopek kulit ubi kayu. Kemudian, bilas sehingga bersih. Dan seterusnya, rebuskan sehingga ubi kayu terlihat lembut dan berbelah.
Angkat dan titiskan air ubi sebelum menaburkan kelapa parut ke atas ubi rebus tersebut. Kemudian siap dihidangkan. Hidangan yang ketiga dikenali sebagai tompe oleh masyarakat yang ada di Semporna. Tompe merupakan ubi kayu yang telah diparut. Penyediaannya juga sangat mudah, hanya perlu satu bahan, yaitu ubi kayu parut. Ubi kayu yang telah diparut akan dimasukkan ke dalam kuali panas dan diratakan serta ditutup agar uapnya tidak terkeluar. Kemudian tunggu sehingga ubi kelihatan berwarna cerah untuk dihidangkan. Hidangan yang keempat adalah ubi kayu goreng manis. Bahannya juga sangat ringkas, hanya perlu ubi kayu, gula, dan minyak. Seterusnya, ubi kayu tadi akan dipotong dan digoreng sehingga masak. Pastikan api dalam keadaan yang sedang agar ubi kayu dapat masak dengan sempurna, terutama di bahagian dalam ubi kayu tersebut. Jangan lupa juga untuk gaul ubi kayu tersebut supaya keadaan masak ubi kayu tersebut adalah sama rata. Seterusnya saya akan menyediakan gula yang dihancurkan bersama air panas dalam kuali dengan kuantiti air yang sesuai. Gaulkan gula itu tadi bersama air sehingga berbuih dan masukkan ubi kayu yang telah digoreng. Gaulkan sehingga sebati. Berikut adalah hidangan yang telah saya sediakan. Yang pertama adalah sayur pucuk ubi kayu, yang kedua ubi kayu rebus, yang ketiga adalah tompe, dan yang keempat adalah ubi kayu goreng manis. Semua jenis makanan ini merupakan makanan tradisi suku kaum Bajau. Latar musik sape dari bunyi kenyalang dan juga musik rentak Sumazau melambangkan musik tradisi suku kaum Dayak, Kadazan, dan Dusun. Lokasi Bukit Tengkorak juga dipilih karena terdapat kaedah pembuatan tembikar yang masih diamalkan oleh masyarakat Bajau di Semporna. Semoga pengisian dokumenter ini mengingatkan kita terhadap tradisi dan warisan budaya.